Malaysia berhak kawal dan tadbir urus pemilikan kotak hitam. Komitmen jaminan bekalan daging mencukupi. Assalamualaikum, selamat petang. Salam satu Malaysia. Saya Hisham Saleh. Dan juga saya Nurlela Muhammad Nur. Berita wilayah edisi 15 April 2014 bersiaran selama sejam membawakan antara laporan lain. Bunuh ibu tiri wanita ke tali kantung. Turut mendapat tempat kajian penggunaan tali pinggang kereta buat penumpang bas. Juga dakwaan penduduk kawasan dipenuhi semak samun timbulkan masalah sosial. Jadi Nurlela, kita teruskan saja dengan laporan yang mendapat tempat juga tajuk utama. Ya, saudara, kami mulakan dengan laporan pertama ini. Tempoh setengah jam diperlukan pasukan bomba dan penyelamat bagi mengeluarkan mayat Muhammad Hafaz Sanib, 26 tahun, yang tersepit di hempap kren terjatuh daripada tingkat 11 bangunan dalam pembinaan. Mangsa maut di lokasi tapak binaan dekat Damansara, Selangor selepas mengalami kecederaan serius di seluruh anggota badan. Insiden berlaku kira-kira pukul 9.20 pagi tadi di tapak pembinaan apartmen Ara Damansara. Menurut penolong pengarah operasi bomba dan penyelamat Selangor, Muhammad Sani Harul, ketika kejadian, mangsa yang juga operator kren berada di tingkat bawah. Dan secara tiba-tiba, kren mengangkut barang pembinaan seberat lebih 100 kg terjatuh lalu menghempap mangsa. Akibatnya mangsa mengalami cedera parah dan maut di lokasi. Mayat kemudian dihantar ke Pusat Perubatan Universiti Melaya untuk bedah siasat. Di Kuala Terengganu pula, seorang guru sekolah menengah nyaris maut. Kenderaan yang dipandu telah merempuh sebuah kenderaan lain yang diletakkan di bahu jalan sebelum tersasar ke kanan jalan dan merempuh sebuah lori fama. Insiden pada pukul 1.15 petang itu berlaku di Jalan Hiliran, Simpang 4 Tokku. Akibatnya, Rutaini Muhammad, 46 tahun, tersepit. Jabatan Bomba dan Penyelamat Kuala Terengganu ke lokasi insiden bagi membantu mengeluarkan mangsa. Kejadian disahkan Ketua Jabatan Ketenteraman Awam dan Trafik Negeri, Superintendent Alias Hashim. Mangsa dipercayai dalam perjalanan dari Jalan Bukit Besar menghala ke kediamannya di Kampung Kepung. Kenderaan yang dipandu gagal dikawal lalu merempuh belakang sebuah kereta di bahu jalan sebelum tersasar sejauh 50 meter ke kanan jalan merempuh pembahagi jalan, pokok hiasan dan sebuah lori Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama. Mangsa kemudian dihantar ke Hospital Sultanah Nur Zahirah, Kuala Terengganu bagi menerima rawatan. 5 individu berasal dari Pulau Mutiara ditahan bersama 1.5 kilogram heroin dan 50 gram syabu dalam serbuan yang digerakkan polis Langkawi ke sebuah rumah sewa. Kesemua mereka dipercayai pengedar dadah. Menurut Ketua Polis Langkawi Superintendent Harith Kam Abdullah, 2 lelaki dan 3 wanita ditahan bersama rampasan berkenaan. Selain nilai rampasan itu, polis juga berjaya menemui wang tunai sebanyak RM9,100. Melihat perkembangan itu, beliau menzahirkan kebimbangan dengan kegiatan yang bukan dilakukan penduduk tempatan. Sebaliknya, mereka yang datang ke Pulau Pelancongan ini. Mereka di kalangan umur awal 20-an sehingga 30. Dan untuk makluman, salah satu lelaki yang ditangkap ini adalah seorang pegawai kerajaan. Beliau berkata demikian selepas menghadiri kempen derma darah sempena ulang tahun ke-207 PDRM di Cenang Mall, Pantai Cenang, Langkawi. Menjalani hukuman 2 tahun di Pusat Serenti dan baru dibebaskan 4 bulan lalu, masih belum cukup memberi pengajaran buat Al Muhammad Faizal Mat Razi, 34 tahun, dari Kampung Bukit Jeruk dekat Besut Terengganu dengan penyalahgunaan dadah. Ditahan bersama 11 botol dadah dipercayai heroin memaksudnya ke tirai besi selama 6 tahun dan 10 sebatan. Tertuduh dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Terengganu membuat pengakuan salah itu selepas pihak Timbalan Pendakwa Raya Zulfazlia Mahmud menawarkan pertuduhan pilihan di bawah Seksyen 39A Akta Dadah Berbahaya 1952. Tertuduh sebelum itu berdepan tuduhan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952.
Mengikut fakta kes, tertuduh yang tidak bekerja ditahan dalam serbuan khas yang dijalankan sepasukan polis Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik IPD Besut pada 29 Ogos 2013 di sebuah kawasan di Kampung Bukit Jeruk. Seorang wanita berdepan hukuman gantung sampai mati selepas Mahkamah Tinggi Shah Alam mendapati tertuduh dan adik tirinya bersalah membunuh ibu tiri mereka 2 tahun lalu. Hukuman ke atas Zahidah Ahmad, 27 tahun, diputuskan Hakim Dato' Akhtar Tahir setelah berpuas hati dengan pihak pendakwaan yang berjaya membuktikan keraguan munasabah di akhir kes pembelaan. Bagaimanapun, Mahkamah menetapkan 28 April ini untuk jatuhkan hukuman terhadap adik tirinya yang berusia 16 tahun semasa kejadian dan merupakan pesalah juvana bagi membolehkan laporan akhlak dan perubatan diterima sebelum hukuman dijatuhkan. Remaja terbabit bersama kakak tirinya Zahidah Ahmad didapati bersalah membunuh wanita berusia 72 tahun yang juga seorang guru agama. Kesalahan didakwa dilakukan di ruang tamu sebuah rumah di Taman Sri Wangi, Kapar, Kelang kira-kira pukul 5.30 petang 14 Julai 2012. Dalam keputusan yang dibuat, Hakim Akhtar menyatakan kebenaran keterangan saksi pendakwaan lebih konsisten berbanding keterangan kedua-dua tertuduh yang lebih bersifat penafian semata-mata dan tidak dapat menyangkal perbuatan kejam mereka terhadap seorang warga emas yang tidak berupaya. Pendakwaan dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Iswa Tony, manakala dua beradik ini diwakili Peguam Tan Teck Yeo mewakili tertuduh. Kejadian menimpa warga emas itu dibongkar selepas beberapa anggota keluarganya membuat laporan polis berikutan kehilangan barang kemas milik mangsa. Kematian mangsa diklasifikasikan sebagai mati mengejut. Sebelum itu, bagaimanapun pihak polis mengarahkan kubur mangsa digali semula selepas 3 hari untuk bedah siasat dan hasilnya mendapati mangsa meninggal dunia akibat lemas. Kualiti perkhidmatan pengangkutan awam terus diperkukuh walaupun berlakunya insiden meragut 3 nyawa baru-baru ini. Serentak dengan itu, Kementerian Pengangkutan mengkaji secara terperinci penggunaan tali pinggang keledar kepada penumpang bas. Justru syarikat bas baharu perlu mematuhi syarat tersebut sebagai syarat utama sebelum lesen diluluskan. Timbalan Menteri Dato' Abdul Aziz Kaprawi menyatakan perkara itu bakal dilaksanakan secara berperingkat dalam tempoh 5 tahun agar tidak membebankan pengusaha syarikat bas sedia ada. Ini penggunaan tali pinggang keledar belum kita kuat-kuasakan. Cuma bahagian depan saja. Tetapi saya akan mengusulkan supaya penggunaan tali pinggang keledar dikenakan di setiap tempat duduk. Dan walaupun ianya tidak akan berlaku serta-merta, tetapi kemungkinan kita akan meletakkan syarat-syarat baru kepada bas-bas baru yang nak dilesenkan. Sehubungan itu, syarikat bas perlu mengetatkan lagi peraturan pengambilan pemandu bas. Ekoran hampir 80% kemalangan berpunca daripada kecuaian pemandu bas. Berdasarkan statistik Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ, sepanjang tahun lalu sahaja, 982 saman dikeluarkan kepada pemandu bas yang tidak mempunyai lesen berbanding tahun 2012 sebanyak 887. Manakala bagi tempoh yang sama, 1,793 saman dikeluarkan terhadap pemandu bas yang tidak mempunyai lesen vokasional berbanding 1,522 saman pada tahun 2012. Beliau menyatakan perkembangan itu di Seremban selepas Majlis Pelancaran Bas SKSKL yang akan menawarkan perkhidmatan bas jarak jauh ke seluruh semenanjung Malaysia. Ya, gara-gara menerima sebuah kamera digital 4 tahun lalu, seorang pengetua sebuah sekolah menengah vokasional di Johor Bahru dihadapkan ke Mahkamah Session atas tuduhan rasuah. Ketika pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Muhammad Halda Abdul Aziz, tertuduh Zainuzaman Muhammad Saleh 50 tahun mengaku salah.
Diwakili Peguam P. Rasalingam tertuduh didakwa menerima kamera digital bernilai RM730 pada Disember 2010 di pejabatnya sebagai balasan daripada kontraktor Norizan Sahardin yang menjalankan perkhidmatan mencuci bangunan dan membersih kawasan sekolah. Atas kesalahan itu, tertuduh dihukum di bawah Seksyen 165 Kanun Keseksaan. Hakim kemudian menetapkan tertuduh didenda RM5,000 atau penjara 6 bulan penjara. Cuba memperbodohkan akal budi rakyat. Jawapan ringkas Perdana Menteri ketika membidas kenyataan seorang pemimpin pembangkang yang kononnya mampu menyelesaikan misteri kehilangan pesawat Malaysia Airlines MH370 dalam 1 saat sekiranya diberi kuasa. Dato' Seri Najib Tun Razak berkata apa yang diperkatakan pemimpin terbabit benar-benar tidak masuk akal. Kalaulah usaha pencarian pesawat MH370 memperlihatkan betapa perlunya sokongan daripada negara-negara luar, sama ada di rantau ini ataupun di luar rantau ini, kerana kompleksiti cabarannya adalah amat luar daripada dugaan ataupun unprecedented. Maka kalau ada orang yang mendakwa kononnya kalau diberi kuasa pada dia dalam 1 saat dia boleh cari kapal terbang tersebut, memanglah tidak masuk akal sama sekali, malah boleh dikatakan memperbodohkan pertimbangan akal budi rakyat Malaysia keseluruhannya. Beliau berkata demikian dalam Perhimpunan Bulanan Kementerian Kewangan di Putrajaya. Hasil siasatan pasukan penyiasat antarabangsa mengenai pesawat MAS MH370 yang hilang sejak 8 Mac lalu bakal dibentangkan pada mesyuarat Kabinet akan datang. Dan perkara itu diumumkan Pemangku Menteri Pengangkutan Dato' Seri Syamuddin Tun Hussein. I can confirm that the international investigation team is being set up. We will probably be able to table the memorandum to the cabinet the next time the cabinet meets, probably next week. Radar informations to the in regards to the MH370. So what is interesting from the DSA, and if you want to link it up with Malaysia mempunyai hak dan bidang kuasa dalam kawalan serta tadbir urus mengenai pemilikan kotak hitam MH370 sekiranya ditemui di bahagian selatan Lautan Hindi. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Nancy Shukri menjelaskan dalam perenggan 5/3 lampiran 13 Siasatan Kemalangan Pesawat Udara Konvensyen Penerbangan Awam Antarabangsa, negara pendaftar bagi pesawat tersebut bertanggungjawab dalam menjalankan siasatan. Analisa data oleh pakar teknikal menyatakan bahawa pesawat MH370 mengakhiri penerbangannya di kawasan perairan antarabangsa dengan anggaran 2,550 km dari barat daya Perth, Australia, lokasi yang tidak berada dalam wilayah mana-mana negara. Oleh itu, Malaysia bertanggungjawab ke atas pesawat milik MAS dan dianggap mempunyai bidang kuasa menjalankan siasatan kemalangan udara serta menerajui siasatan kehilangannya. Manakala pihak Australia hanya menerajui usaha mencari dan menyelamat. Malaysia hanya meminta, we only request Australia untuk menerajui usaha untuk mencari dan menyelamat MH370 di kawasan pencarian di selatan Laut Hindi. Tetapi ini tidak bermakna Malaysia tidak menyerahkan bidang kuasanya, telah menyerahkan. Doesn't mean that we serahkan our jurisdiction itu, bidang kuasa kita kepada Australia. Oleh itu, Malaysia masih mempunyai hak dan tanggungjawab terhadap kotak hitam MH370 sekiranya ianya dijumpai. Beliau menyatakan perkara itu selepas merasmikan pejabat baru Amanah Raya Cawangan Sarawak di Kuching sekiranya serpihan atau bangkai pesawat dijumpai setelah dibawa arus serta gombak dan berada dalam wilayah perairan barat Australia. Pasukan Siasatan Kemalangan Udara atau pihak berkuasa penguat kuasaan undang-undang hendaklah mematuhi undang-undang tempatan di negara berkenaan. Ini bagi mendapatkan akses kepada serpihan atau bangkai pesawat tersebut.
Perkembangan misi pencarian MH370 yang masuk hari ke-39. Kenderaan mini dalam air automatik AUV Bluefin 21 menamatkan operasi pencarian pertamanya selama 6 jam di dasar Lautan Hindi bagi menjejak pesawat MH370. Kapal selam mini yang dimuatkan dengan sistem sonar dasar laut itu memulakan operasi malam tadi dari kapal pertahanan Australia, Ocean Shield. Dalam tempoh 6 jam misi, Bluefin 21 mencapai had kedalamannya iaitu 4,500 meter dan demi aspek keselamatannya kembali ke permukaan air. Menurut kenyataan Pusat Penyelaras Agensi Bersama JACC, data yang dikumpul menerusi misi 6 jam itu kini sedang dianalisis. Bluefin mampu mencapai operasi sehingga 16 jam untuk mengumpulkan data dasar laut. Kapten Tentera Laut Amerika Syarikat Mark Matthews menjelaskan kenderaan mini itu apabila sudah mencapai had operasi yang diprogramkan dan secara automatik akan kembali ke permukaan air. Bertemu kembali. Berdepan pelancaruan air sejak 28 Februari lalu meresahkan penduduk sekitar Selangor dan Lembah Kelang telah mendapat perhatian dalam sidang DUN Selangor. Menteri Besar Tan Sri Abdul Kadir Ibrahim menyatakan kesediaan kerajaan negeri untuk disaman rakyat yang tidak berpuas hati dengan pelancaruan berkenaan. Tindakan itu boleh dibuat sekiranya mereka merasakan ada keperluan. Keputusan pelancaruan itu adalah berdasarkan kepada jumlah air di empangan-empangan yang diputuskan Jawatankuasa yang dianggotai Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara SPAN, Syarikat Bekalan Air Selangor Sendirian Berhad Syabas dan pihak berkuasa tempatan PBT. Menurut Tan Sri Abdul Khalid, catuan bekalan air yang dibuat ini bukan untuk menyusahkan rakyat, sebaliknya untuk menjamin perkhidmatan air secara berterusan kepada rakyat. Tak apa, dia pasal dia nak saman itu pula hal dia. Sebenarnya keputusan-keputusan dibuat ialah berasaskan dengan keadaan air yang ada sekarang dan saya rasa tujuan kita bukan nak menyusahkan orang tetapi untuk menolong kita supaya dapat memberikan penyemprotan air yang berterusan dan juga mengambil kira semua rakyat Selangor. Beliau menyatakan pendirian itu di lobi Dewan Undangan Negeri di Shah Alam. Berdepan keadaan sampah sarap yang dibuang sesuka hati ditambah keadaan hutan kecil yang semak samun menimbulkan ketidakselesaan buat penduduk kampung Seberang Perak dekat Alustar Kedah. Malah mereka mendakwa berdepan pelbagai masalah terutamanya membabitkan keselamatan anak masing-masing. Kawasan terbabit kini didakwa menjadi sarang penagih dadah dan maksiat. Permasalahan ini pernah diutarakan kepada Majlis Bandaraya Alustar MBAS. Bagaimanapun jawapan hampa diberikan dengan menyatakan kawasan berkenaan merupakan milik persendirian. Pengerusi Jawatankuasa Kemajuan Kampung JKKK Syed Hafiz Said Mustafa mengharapkan permasalahan ini dapat diselesaikan dengan bantuan kerajaan negeri. Dalam masa yang sama menyokong usaha kerajaan negeri mengubah lanskap baru bagi pelancongan negeri. Pencemaran di sini kita tengok dari segi pencemaran mata yang kita melihat hari ini. Hari ini tiap-tiap hari penduduk kawasan ini terpaksa melihat kawasan hutan di dalam bandar. Sepatutnya dia yang telah mencacatkan bandar raya Alustar itu sendiri. Pokok-pokok tumbang dan tidak dibersihkan juga mencacatkan pandangan di kawasan terbabit.
Dan kita pun dah maklum kat bandaraya lama dah. Dah banyak kali dah kita dah maklum kat bandaraya. Tapi bila bandaraya beritahu kata tapak ni persendiriannya. Kosongkan bagi lembak elok sikit yang tu. Saya kebanyakan maksiat-maksiat tentu lah budak-budak. Kena pernah lagi dadah tentu sini. Ya. Pokok-pokok yang tumbang, bawah pokok ni pun tak diambil berat. Kan? So apa yang kita cadangkan? Kita cadangkan tempat ni dibangunkan. Malah rata-rata mereka mahukan pembangunan sukata seperti yang diterima penduduk di kawasan berhampiran. Ya, sebelum ini, Syam, timbulnya keraguan dalam kalangan masyarakat berhubung dakwaan kenaikan harga daging pertengahan tahun ini. Dan sekali lagi, jaminan dinyatakan dengan bekalan daging untuk musim perayaan akan datang dijamin cukup dan harganya tidak akan mencecah RM40 sekilogram. Dan Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ketika ditemui media di Johor Bahru ini menjawab semua persoalan yang diutarakan berhubung keadaan itu. Antara langkah segera diumumkannya bagi mengatasi masalah kekurangan bekalan lembu dan daging segar yang dijangka berlaku mulai Jun ini ialah membawa masuk lembu hidup dari Myanmar dan Kemboja. Datuk Seri Ismail Sabri berkata untuk jangka panjang pula, satu dana khas akan diwujud bagi membantu penternak kecil-kecilan seluruh negara mengusahakan ternakan lembu daging. Jumlah dana itu bakal diumumkan tidak lama lagi kerana kajian mengenainya sedang dilakukan jabatan dan agensi berkaitan. Langkah jangka panjang itu bagi menepati sasaran kerajaan mencapai nisbah 50-50 bagi pengeluaran lembu daging tempatan dengan import menjelang 2020. Pada masa ini, nisbah pengeluaran lembu daging tempatan hanya 30 berbanding 70 daging menggalakkan lebih ramai penternak kecil-kecilan yang terlibat dalam bidang penternakan ini. Kita dah minta Tekun dan juga Agrobank untuk mengeluarkan dana khas untuk penternak lembu dan sebagainya. Beliau ditemui media selepas melancarkan The National Urban Horticulture Conference NUHC 240 di Johor Bahru. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Ismail Sabri turut menyatakan RM1 juta diperuntukkan bagi menggerakkan hortikultur bandar secara meluas di seluruh negara. Keputusan peruntukan itu sebagai galakan amalan pertanian di bandar sebagai alternatif memastikan pengeluaran sumber bahan makanan segar dan mencukupi untuk penduduk kota. Pembangunan hortikultur bandar itu terbahagi kepada 4 kategori, iaitu jabatan dan agensi kerajaan, syarikat, komuniti dan individu. Buat permulaan, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur di BKL akan melaksanakannya di rumah-rumah pangsa untuk memastikan komuniti bandar mendapat bekalan sayur-sayuran dan buah-buahan segar secara berterusan, sekaligus mengurangkan bebanan perbelanjaan warga kota. Ini akan melibatkan tanaman yang kecil-kecilan. Walau mana pun jika diusahakan secara berkelompok, ianya boleh dihasilkan bukan saja untuk makanan sendiri tetapi juga untuk dijual dan sebagainya. Beliau ditemui selepas merasmikan The National Urban Horticulture Conference 2014 dan program pertanian bandar di Johor Bahru, Johor. Persidangan 3 hari yang julung kali diadakan ini menghimpunkan 158 pakar-pakar berkaitan dan pihak bertanggungjawab dalam hortikultur bandar dalam dan luar negara. Konsep pertanian bandar diilhamkan Mardi melalui teknologi hidroponik dengan pelbagai tanaman dan sayuran ditanam atas bangunan, bukan sahaja membentuk pandangan hijau pada bangunan, malah membantu mengurangkan karbon dioksida dalam udara. Peruntukan mencecah RM400,000 bakal disalurkan ke Maktab Mahmud Al-Usta bagi kerja-kerja baik pulih blok asrama lelaki. Selain baik pulih, pendawaian semula di bangunan yang dibina sejak 1960-an juga akan dilakukan. Perkara itu dinyatakan Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan, Pengangkutan dan Kerja Raya Negeri Datuk Tajul Urus Muhammad Zain selepas asrama berkenaan musnah dalam kebakaran semalam. Meminta pihak-pihak yang sepatutnya, khususnya pihak JKR, untuk membuat estimate kerugian dan juga mengenal pasti kontraktor-kontraktor yang boleh mengambil tindakan segeralah bagi membaik pulih dan juga membuat pendawaian. Dan pendawaian tu terpaksa kita buat seluruh bangunan. Pendawaian semula.
Beliau sebelum itu meninjau keadaan bangunan yang musnah akibat litar pintas. Buat sementara waktu, kesemua pelajar terjejas ditempatkan di Dewan Sekolah. Kebakaran yang berlaku kira-kira pukul 11.30 pagi itu memusnahkan keseluruhan bilik asrama di bangunan 2 tingkat yang menempatkan lebih 20 pelajar. Mengambil iktibar daripada insiden, Datuk Tajuk Urus mengarahkan Jabatan Kerja Raya Negeri melakukan pemeriksaan rapi di 12 cawangan Maktab Mahmud di negeri ini. Sementara itu, mengulas mengenai hasrat pengurusan Universiti Antarabangsa Al-Bukhari AIU untuk menutup operasinya Jun ini, Datuk Tajuk Urus menyatakan kerajaan negeri memandang serius mengenainya. Tidak dimaklumkan secara rasmi. Beliau menyatakan pihak pengurusan universiti perlu memberikan notis setahun sebelum penutupannya atau perbincangan bersama kerajaan negeri. Kiranya dia nak ditutup, mana dia pemakluman secara resmi kena beritahu. Ataupun tidak-tidaknya orang kata kalau nak berbudi bahasa sikit, mana main bincanglah dengan kerajaan negeri ataupun dengan Kementerian Pelajaran. Permasalahan dia apa dia? Semalam, Menteri Pendidikan II Datuk Seri Idris Jusuf berkata pihaknya akan mengadakan perbincangan dengan pihak pengurusan AIU bagi mengenal pasti punca penutupan operasi. Pihak kementerian juga memberi jaminan untuk membantu pelajar dan tenaga pengajar AIU termasuk menempatkan mereka di institusi lain terletak di Alostar. AIU merupakan sebuah universiti yang banyak mengubah kehidupan golongan kurang berkemampuan dengan tidak mengenakan sebarang bayaran terhadap penuntutnya. Urusan pengguna tenaga nasional berhad TNB kini lebih mudah menerusi perkhidmatan kios pembayaran. Malah mereka yang berada di Kelantan berpeluang menggunakan perkhidmatan 24 jam yang bermula Februari lalu. Melihat sambutan positif pengguna, lebih banyak cawangan serupa dicadangkan dibuka di negeri itu. Perkembangan itu dimaklumkan Pengurus Besar Kelantan bahagian pembahagian TNB, Insinyur Muhammad Yuslan Muhammad Yusof. Setakat ini 2 kios telah beroperasi di Kota Baru menerusi pembayaran 24 jam yang dilengkapi dengan kamera litar tertutup CCTV. Kelantan merupakan negeri ke-6 tertinggi yang menggunakan perkhidmatan ini. Kita tengok aspek keselamatan sebelum kita pasang kios. Dan setakat ini alhamdulillah di Kelantan ni sambutannya agak baik. Dalam masa yang sama, pengguna TNB digalakkan membuat bayaran bil elektrik masing-masing di 19 stesen minyak terpilih di negeri ini selain melunaskannya secara atas talian. Bercakap di Kota Baru, beliau turut mengulas mengenai penyalahgunaan bekal elektrik dan mengingatkan pengguna agar tidak membuat sambungan soket terlalu banyak. Lebihan beban elektrik bakal menyebabkan lintas pintas berlaku lebih mudah, terutamanya dalam keadaan cuaca panas. Baik saudara, teruskan bersama kami selepas ini dalam mengikuti perkembangan setempat di kawasan anda. Juga lintas langsung negeri-negeri yang akan mengambil tempat, semuanya selepas ini. Pembangunan pesat negara ini hasil daripada usaha kita bersama melalui cukai yang dibayar. Dengan GST, kita hanya membayar 1 cukai sahaja. Banyak barangan asas yang tidak dikenakan GST. Wah, bagusnya. Pengangkutan awam pun tiada GST. Iuran pengajian pun tak ada GST. Bil perubatan pun tiada GST. Jom kita membangun dan maju bersama GST. GST untuk manfaat kita semua. Baik, terima kasih masih bersama kami untuk kita ikuti perkembangan semasa negeri-negeri. Negeri di bawah Bayu mengambil tempat memulakan perkembangan semasa dari negeri itu. Jadi kita terus saja bersama dengan Joviana Jim Lajim di Kota Kinabalu. Silakan Joviana. Terima kasih Hisham dan Norlela di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Dakwaan Sabah kehilangan kuasa autonominya disangkal Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman dalam sesi perbahasan penggal kedua persidangan Dewan Undangan Negeri Dun Sabah kali ke-14 di Kota Kinabalu hari ini. Datuk Musa menyifatkan kenyataan ahli pembangkang dari Bingkor, Datuk Dr. Jeffrey itu sebagai suatu penghinaan terhadap para pemimpin kerajaan negeri, khususnya Jemaah Menteri. Dakwaan bahawa Sabah kehilangan keupayaan untuk menangani masalah besar kerana bergantung kepada kerajaan persekutuan, khususnya dalam aspek kewangan, pembangunan dan keselamatan adalah tidak berasas. Sebagai Ketua Menteri Sabah, I have the privilege
to see him, to meet him, to talk with him, to ask him. Said, okay, do you know that? Yang amat mohon Perdana Menteri, apabila saya bercakap dengan beliau, meminta dia dengar. Apa Musa? Apa lagi mau? Okay. So, you don't mislead seolah-olah Perdana Menteri, seolah-olah pemimpin pusat tidak mengindahkan Sabah, menaktirikan Sabah. Jelas Datuk Musa, kerajaan pusat telah menyalurkan peruntukan yang besar kepada kerajaan negeri bagi tujuan pembangunan termasuklah pendidikan, kesihatan dan keselamatan. Beliau berkata kerajaan negeri masih mempunyai kuasa terhadap isu tanah, hutan dan imigresen. Mengulas permintaan wakil pembangkang itu agar kerajaan negeri menyemak semula kesahihan perjanjian minyak yang ditandatangani pada Jun 1976. Beliau bersedia berjumpa dan berbincang mengenai isu tersebut bersama wakil pembangkang. Sebanyak 2.21 bilion ringgit jumlah pelaburan berjaya dijana melalui kelompok industri minyak sawit POIC Lahad Datu. Sehingga Mac lepas, sebanyak 42 syarikat telah melabur di tapak industri fasa 1 dan 2 di kawasan tersebut. Menurut Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pembangunan Perindustrian Datuk Raymond Tan Soo Kia, syarikat-syarikat melabur dalam pelbagai industri khususnya biodiesel, penapisan minyak sawit, logistik dan pergudangan serta pembuatan baja. Kesemua lot tanah di fasa 1 dan 2 telah habis dijual dan POIC kini memberi tumpuan di fasa 3. Beliau menjawab soalan ahli dari Luyang, Hiu King Chiu dalam sesi soal jawab persidangan Dewan Undangan Negeri di Likas. Berhubung pengecualian cukai, Datuk Raymond memberitahu ramai pelabur sama ada di POIC Lahad Datu atau di Taman Perindustrian Kota Kinabalu KKIP sudah mendapat status pengecualian cukai yang ditawarkan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MIDA. Langkah itu merupakan insentif yang ditawarkan kerajaan dalam usaha menggalakkan kemasukan lebih banyak pelaburan ke negara ini. Dalam sesi soal jawab lain, Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Haja Jainab Ahmad Ayed memberitahu sebanyak 49,093 buah premis perniagaan di negeri ini diperiksa anggota Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan KPDN-KK dalam Ops Harga 2014 hingga 7 April lepas. Hasil pemeriksaan itu 358 kes diambil tindakan kerana menyalahi peraturan dengan nilai rampasan lebih RM35,000 dan kompaun RM18,600. Anugerah Kewartawanan Berprestij Kinabalu Shell Press Awards KSPA tahun ini menerima tajaan RM50,000 sebagai mengiktiraf sumbangan pengamal media di Sabah dan Labuan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Musa Haji Aman menyerahkan cek kepada pemangku Presiden Persatuan Wartawan Sabah SJA Francis Fahir dalam kunjungan hormat di bangunan Dewan Undangan Negeri Dun Sabah di Likas, Kota Kinabalu. Kunjungan turut mempelawat Datuk Musa sebagai tetamu kehormat pada majlis malam anugerah itu yang berlangsung pada 17 Mei ini. Hadir sama pengurus kanan hubungan kerajaan Shell Malaysia, Sabah dan Labuan, Datin Lucy Irene Yong, pengurus Hal Ehwal Korporat Shell Malaysia bagi Sabah dan Labuan, Vector Kelanang, Setiausaha Jawatan Kuasa Pengelola KSPA, Duri Reno Fong dan ahli SJA. Menurut Datuk Musa, kerajaan negeri menyanjung tinggi peranan media di Sabah dan Labuan. Beliau menggesa pengamal media di negeri ini untuk berganding bahu bersama kerajaan, terutama dalam penyebaran maklumat, seterusnya mewujudkan masyarakat bermaklumat. Terdahulu, pemangku Presiden SJA Francis Fahir berkata sebanyak 283 penyertaan diterima dengan menyaksikan peningkatan penyertaan bagi kategori penyiaran, sukan dan alam sekitar serta artikel wartawan sambilan. Kemasukan pendatang asing tanpa izin parti ke negara ini merupakan cabaran besar kepada agensi keselamatan di bawah Kementerian Dalam Negeri khususnya di Sabah. Hal itu bukan sahaja mampu menggugat aspek keselamatan, malah menjejaskan faktor ekonomi dan sosial di negara ini. Sehubungan itu, Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Dr. Haji Wan Junaidi Tuanku Jaafar mahu setiap agensi keselamatan seperti PDRM, ATM dan Jabatan Imigresen bekerjasama bagi memastikan keselamatan rakyat terjamin. Selagi Malaysia boleh tempat mencari kehidupan, kesenangan hidup dan kehidupan masyarakat, selama itulah masyarakat di luar sana yang bukan warga negara Malaysia akan datang ke Malaysia.
Jadi dalam keadaan itu maka cabaran kepada pihak immigration ini besar. Beliau ditemui media selepas merasmikan Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang APC Jabatan Imigresen Zon Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan 2013 di kampus Intan Tuaran. Seramai 77 anggota imigresen menerima APC berkenaan. Perbicaraan kes 30 individu berhubung aktiviti keganasan di Sabah awal tahun lalu. Mahkamah Tinggi Kota Kinabalu hari ini diberitahu saksi ke-22 dari pasukan VET 69 Sektor B penolong Komander Skuadron C ASP Bingkok Anak John bahawa mereka diarah ke Kampung Tan Dua Lahad Datu untuk operasi tinjauan rapat pada 1 Mac tahun lepas. Menurut ASP Bingkok Anak John, dalam operasi itu pertempuran berlangsung selama sejam setelah pihak Ponorogo melepaskan tembakan bertubi-tubi ke arah pasukannya. Beliau memberitahu dalam pertempuran itu Korporal Sabarudin Daud terkorban akibat terkena tembakan di kepala daripada pihak Ponorogo. Pada 26 Februari tahun lepas, beliau juga memberitahu mahkamah pasukannya diarah membuat tinjauan dari laut mengenai aktiviti dan kekuatan aset Ponorogo kira-kira 1 kilometer dari pantai Kampung Tan Dua menggunakan kapal pasukan polis marin. Walau bagaimanapun, sepanjang tinjauan selama 2 hari itu, tiada perkara yang tidak diingini berlaku. Prosiding berlangsung di hadapan Hakim Stephen Chung. Dengan itu, sekian paparan berita dari Sabah petang ini. Kita kembali bersama Hisham dan Norlela di Angkasa Puri. Silakan. Ya, terima kasih Jovenia dari Kota Kinabalu. Baik, Norlela, daripada Kota Kinabalu, kita teruskan sahaja letas langsung negeri-negeri dengan laporan berita dari negeri Sarawak pula. Projek pembinaan lapangan terbang baru Mukah serta tindakan bersepadu bagi mengelak berlakunya krisis air di Sarawak merupakan antara bahan sumbangan Sarawak untuk berita wilayah petang ini. Jadi kita bersama dengan Amran Tut di Stereo B, RTM Kuching. Silakan. Terima kasih Hisham dan Nolela di Angkasa Puri. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Pembinaan projek lapangan terbang Mukah yang baru berdekatan Jalan Oya Mukah jangka siap pada 2017 dan beroperasi sepenuhnya pada 2018. Projek yang menelan kos RM600 juta dan meliputi keluasan 280 hektar ini bagaimanapun masih kekal menerima pendaratan pesawat jenis ATR 72 dan F-50 sahaja. Majlis menandatangani kontrak bagi pelaksanaan pakej 1 bernilai RM133 juta diadakan di Kuching di antara Jabatan Kerja Raya dan kontraktor Hock Peng Furniture and General Contractor Sendirian Berhad. Disaksikan oleh Menteri Pembangunan Infrastruktur dan Perhubungan Datuk Seri Makil Manin Jawong. Jabatan Kerja Raya diwakili oleh pengarahnya Zuraimi Zapki, manakala pihak kontraktor diwakili oleh pengarah urusan dan pengurusinya Datuk Toh Chiu Hock. Bercakap pada sidang media kemudiannya, Datuk Seri Makil Maning berkata, sekiranya terdapat keperluan, tapak landasan akan diperluaskan untuk menerima pendaratan pesawat jenis Boeing 737 di masa depan. Langkah segera amat diperlukan bagi pemeliharaan air dengan lebih baik. Pengurusan Permintaan Air dan Teknologi mengurangkan pembaziran air, Menteri Perancangan Sumber dan Alam Sekitar 2, Datuk Amar Awang Tengah Ali Hassan, menjelaskan langkah itu penting sejajar dengan peningkatan jumlah penduduk selain menjamin sumber air kekal berterusan. Berucap merasmikan Water Supply Retreat 2014 di Bintulu, Datuk Amar Awang Tengah berkata pengurusan permintaan air adalah satu pendekatan pengurusan yang bertujuan untuk memelihara kedua-dua kualiti dan kuantiti air dengan mengawal permintaan. Jelasnya, ini bagi meningkatkan kecekapan air melalui penggunaan bijak dan pengurangan, yang seterusnya akan mengurangkan keperluan untuk membina infrastruktur yang lebih seperti loji rawatan, empangan takungan dan sistem pengagihan. Untuk mengelakkan krisis air berlaku di negeri ini, beliau berkata tindakan bersepadu perlu diambil dan diselaraskan dari semua bidang serta sokongan daripada semua pihak yang berkepentingan amat diperlukan. Lebih 100 peserta dari pelbagai agensi kerajaan dan swasta menyertai bengkel 4 hari itu yang dianjurkan oleh Lembaga Air Kawasan Utara, LAKU.
Amanah Raya kini mengorak langkah bagi memperkukuhkan jenamanya dengan menangkis ketidakfahaman rakyat mengenai peranannya yang bukan sahaja menguruskan wasiat, malah bertindak sebagai pentadbir pada harta pusaka serta menawarkan produk amanah. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hajah Nancy Sukri, peningkatan jumlah pemilikan wasiat menerusi Amanah Raya Berhad dari tahun ke tahun merupakan petanda positif bahawa kesedaran rakyat terhadap kepentingan pengurusan pewarisan khususnya wasiat dan amanah semakin tinggi. Beliau berucap semasa merasmikan pejabat baharu Amanah Raya Cawangan Sarawak di Jalan Kulas, Kuching. Katanya Amanah Raya Berhad Cawangan Sarawak telah berjaya mendaftarkan sebanyak 158 wasiat dan membuka 92 fail amanah pada tahun 2013, manakala setakat 2 bulan pertama tahun ini, 20 wasiat telah didaftarkan serta 15 fail amanah telah dibuka. Amanah Raya Berhad Cawangan Sarawak turut memperkenalkan pelbagai program bertemu pelanggan termasuk program klinik pusaka bergerak bagi memberi pendedahan serta perkhidmatan berkaitan dengan pengurusan harta pusaka, wasiat dan amanah. Hajah Nancy turut mendaftarkan wasiat beliau pada majlis tersebut. Majlis Anugerah Pelajar Universiti Malaysia Sarawak UNIMAS MAPU 2014 adalah platform terbaik bagi mengiktiraf kebolehan siswa-siswi UNIMAS. Berucap pada majlis itu, Menteri Kejaraya Datuk Fadilah Yusof berkata pengiktirafan itu adalah dalam pelbagai kategori berdasarkan kebolehan dan kreativiti dalam bidang masing-masing serta keterampilan diri selaras dengan misi dan visi UNIMAS untuk melahirkan sebuah generasi modal insan kelas pertama. Beliau yang juga Menteri Mentor UNIMAS turut mengumumkan peruntukan geran tahunan RM50,000 bermula tahun depan bagi UNIMAS menganjurkan pelbagai aktiviti. Katanya geran itu nanti akan diuruskan oleh Fakulti Hal Ehwal Pelajar dan Majlis Perwakilan Pelajar UNIMAS. Setiap fakulti atau pelajar yang mempunyai perancangan untuk mengadakan aktiviti perlu membentangkan kertas kerja untuk kelulusan menggunakan dana tersebut. Sebagai usaha memantap dan mempraktikkan prosedur operasi standard SOP cari alamat oleh anggota maritim Agensi Perkuasaan Maritim Malaysia APMM MIRI bersama 25 agensi keselamatan mengadakan koordinasi latihan operasi cari alamat SAREK Seri 1 2014 pada 22 hingga 24 April ini di MIRI. Pengarah Operasi Daerah Agensi Penguatkuasaan Maritim MIRI, Komandan Maritim, Syed Nur Adli Syed Abdul Rahman memberitahu SAREK dilaksanakan setahun sekali bagi mendapatkan latihan cari lamat yang menepati piawaian antarabangsa dengan menitik beratkan beberapa perkara termasuk komunikasi dan bilangan aset ke laut. Turut terlibat ialah pihak bomba, Jabatan Pertahanan Awam JPAM, Polis Marin, Jabatan Laut, Polis Diraja Malaysia, Jabatan Penerbangan Awam, Pejabat Residen MIRI serta Jabatan Kastam. Beliau memberitahu pemerintah pada seksi taklimat ringkas mengenai koordinasi latihan tersebut di Pejabat APMM MIRI. Mengenai operasi cari lamat seorang awak-awak Ismawi Nawin, 36 tahun dari Bandar Baru Permajaya MIRI yang dikhawatiri lemas di perairan Kuala Baram awal pagi Rabu lepas. Beliau menjelaskan operasi itu telah dibubarkan berikutan, tiada sebarang pertanda ditemui serta kemampuan mangsa yang telah tenggelam di perairan tersebut. Laporan itu mengakhiri sumbangan Sarawak untuk berita wilayah petang ini. Untuk berita seterusnya, kita ke Angkasa Puri. Hisham, Nolela, silakan. Ya, terima kasih Amran. Baik, itu laporan daripada negeri Sarawak dan kita beralih pula ke Melaka. Antara laporannya, tindakan tegas akan diambil terhadap mereka yang menggunakan sijil palsu untuk mohon pekerjaan. Di laporannya kita bersama Muhammad Asrul Izwandi Mustafa di sana. Silakan Asrul. Terima kasih rakan di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Bersama saya Muhammad Asrul Izwandi Mustafa. Kerajaan Melaka akan mengambil tindakan tegas terhadap individu yang menggunakan sijil kelayakan palsu untuk memohon jawatan dalam jabatan dan agensinya. Untuk memastikan perkara itu tidak berlaku, semua permohonan pegawai yang diambil secara kontrak akan disemak dan diteliti. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Idris Harun, ada antara permohonan yang disemak mempunyai ijazah sarjana dan sarjana muda yang tidak diiktiraf. Langkah kerajaan itu selari dengan usaha menangani rasuah dan menyediakan perkhidmatan berintegriti
kepada masyarakat. Saya buat demikian kerana saya nak beritahu kepada kumpulan masyarakat di luar bahawa saya serius di dalam menangani gejala rasuah ini. Saya serius dalam menyediakan perkhidmatan secara berintegriti. Datuk Seri Idris ditemui media selepas menutup seminar transformasi integriti Jabatan dan Agensi Negeri Melaka di ICRO. 21 jabatan dan agensi kerajaan negeri telah menandatangani Ikrar Integriti Korporat dalam usaha memerangi rasuah dan meningkatkan integriti sektor awam. Lebih banyak lagi jabatan dan agensi akan menandatanganinya tidak lama lagi. Kira-kira 15,000 umat Islam menyertai program Malam Cinta Allah, Cinta Rasul yang berlangsung di dataran Majlis Bandaraya Melaka Bersejarah MBMB ICRO malam tadi. Program berselawat itu sempena sambutan ulang tahun ke-11 Bandaraya Melaka Bersejarah. Bacaan maulud dan qasidah dipimpin beberapa ulama terkemuka, antaranya Habib Amru Abdullah Al-Mirzak, Habib Abu Bakar Abdul Qadir Maula Dawilah dan Ustaz Syamsul Arifin Muhammad Hatta Abdul Rahim. Selawat turut disertai dua kumpulan qasidah iaitu kumpulan Hadrah Ad-Diyaul Lami dan qasidah Al-Yamani. Program turut disertai Ketua Menteri Datuk Seri Idris Harun dan beberapa wakil rakyat negeri. Di akhir majlis, hadirin menyaksikan persembahan bunga api sebagai simbolik sambutan ulang tahun ke-11 Melaka sebagai bandaraya bersejarah. Saya mewakili keluarga dan seluruh keluarga bandaraya mengucapkan selamat ulang tahun ke-11 bagi Bandaraya Melaka, bandaraya bersejarah. Semoga bandaraya kita lebih aman, makmur dan maju seperti mana bandaraya yang lebih lama daripada bandaraya Melaka. Makcik ucapkan selamat menyambut Melaka Sejarah pada rakyat semua negeri Melaka, supaya kita hidup dalam aman dan damai. Itu je. Saya ucapkan selamat hari jadi Melaka Bandaraya Bersejarah. Mudah-mudahan Melaka dapat kejayaan yang baik dunia dan akhirat. InsyaAllah. Terima kasih. Selamat menyambut ulang tahun Melaka Bandaraya Bersejarah yang ke-11. Ramai dalam kalangan masyarakat memikirkan bantuan rakyat satu Malaysia BRIM merupakan bantuan biasa dan diberikan kepada penerima yang layak. Apabila bertemu sendiri dengan penerima yang sangat menghargainya, barulah disedari pentingnya sumbangan itu kepada mereka yang benar-benar memerlukan. Melihat keadaan dan wajahnya, siapa saja akan merasa insaf dan sedih. Insan tabah dan cekal ini baru sahaja kehilangan suami tempat bergantung. Semua tanggungjawab kini dipikul sendiri. Menyara 4 anak yang masih bersekolah, ibu bapa yang uzur dan lebih perit lagi terpaksa menguruskan anak yang terlantar tidak mampu melakukan apa-apa. Prema cekal melakukan semua. Bagi Prema, BRIM sangat besar maknanya. Saya dapat BRIM tu saya gunakan untuk anak-anak beli kasut sekolah, beg sekolah, baju sekolah. Baru saya beli dalam 600 ni. Lagi saya beli pampers anak, susu anak. Dalam duit itulah saya gunakan. Saya pun rasa bangga sekali dapat tu duit kan. Prema tidak keseorangan menghadapi kehidupan yang sukar ini. Ada bahu untuk disandar. Kehadiran badan-badan bukan kerajaan yang turun padang meninjau kesusahan hidup anggota masyarakatnya tanpa mengira agama dan bangsa amat dihargai. Saya bikin semua orang lah. Habis siapa-siapa tak boleh jalan ke, tak boleh bikin apa-apa, tak boleh kerja, kita bikin. Ada saya sini dulu sampai sekarang, saya dah dapat dekat 45 orang bantuan bagi semua orang. Ini kira saya punya suka sama orang mau tolong saya. Kita melihat dan menjiui dan merasai apakah kesusahan ataupun masalah yang dihadapi oleh masyarakat kampung. Dan lawatan ini pun saya hadkan kepada yang pertama sekali orang-orang sakit, orang tua sakit, orang-orang tua yang umur 80 ke atas, ibu-ibu tunggal yang anaknya ramai dan bermasalah, dan juga OKU. Bantuan secara bulanan sedang diusahakan untuk Prema. Kunjungan ini memberi makna yang sangat besar buat Prema.
Saudara, demikian tadi bahan berita dari RTM Melaka. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Kembali ke Angkasa Puri. Dan kita teruskan dengan berita ini. 50,000 sukarelawan akan dilatih bagi mengendalikan perkhidmatan seperti mengambil darah, mengukur berat badan dan beberapa perkara asas dalam perkhidmatan hospital menjelang tahun 2016. Ia sebagai langkah awal Kementerian Kesihatan untuk mengurangkan tugasan jururawat agar membolehkan kumpulan itu memberi tumpuan khusus kepada pesakit lain. Perkara itu dinyatakan Timbalan Menteri Kesihatan Datuk Seri Helmi Yahya selepas menyampaikan bantuan kepada para pesakit di Hospital Pulau Pinang. Seramai 33 pesakit menerima bantuan seperti kursi roda dan peralatan jantung daripada Jabatan Kerja Sosial Perubatan Hospital berkenaan. Datuk Seri Helmi turut melawat juru kamera sambilan RTM Pulau Pinang, Muhammad Amirul Amin yang dimasukkan ke hospital ini kerana mengalami masalah saluran darah tersumbat. Kunjungan tersebut menggembirakan Amirul yang telah hampir 4 tahun berkhidmat dengan RTM. Kita akan masuk wire sampai ke otak lah, mereka akan buat benda ni lah. Jadi macam masa terdekat ni lah, mereka akan buat. Mereka akan buat secepat mungkin lah, kan. Tak mau benda di otak ni pecah lah. Hadir sama ialah Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Datuk Dr. Lailano Ibrahim dan Pengarah Hospital Pulau Pinang Datuk Dr. Yasmin Sulaiman. Baik, sudah perkembangan berita sukan. 3 mata berharga diikuti polis di Raja Malaysia dalam saingan pusingan kedua Liga Perdana malam tadi membolehkan Sang Saka Biru terus menguasai Liga. Walaupun sekadar menang tipis 1-0, sudah cukup membuatkan pengendalinya Dola Saleh berpuas hati dengan komitmen anak buahnya. PDRM kini mengumpul 35 mata hasil 11 kemenangan. Setakat ini, jarak 6 mata di atas pencabar terdekat Pulau Pinang merupakan satu kedudukan selesa jika mereka mampu meneruskan kecemerlangan ini. Tiga mata itu yang penting lah. Tapi corak permainan memang menghampakan. Nampak ke semua pemain nampak letih, betul letih sangat. Dan tapi itulah pada minit-minit terakhir ni baru nampak kita menguasai sikit permainan. Cuma ialah satu peluang kita dapat menjadikan gol, itulah untungnya pada PDRM. Beraksi di laman sendiri, aksi sederhana The Corps bagaimanapun gagal dimanfaatkan oleh Johor Darul Takzim 2 untuk mengatasinya. Hanya di babak kedua, cubaan kedua-dua pasukan mula menampakkan hasil. Namun PDRM lebih bernasib baik apabila Ahmad Ezri Syafizi berjaya menyudahkan cubaan Cik Charles Souza minit ke-65 untuk menang 1-0. Mengakui PDRM beraksi dengan lebih baik, pengendali JDT2 Cesar Fernando Jimenez akur dengan kekalahan tersebut. I think we deserve to win, but when you play against a team and they have a lot of quality players, they only one chance, one goal, and this is football. But my team play very well, and I'm very happy with the behavior of my team. I'm very happy. Mengejar Pulau Pinang di tangga ketiga ialah Felda United yang turut mencatat kemenangan tipis 2-1 ke atas PBA PPFC di Stadium Bandaraya. Sekaligus melebarkan rekod kekalahan kelab Pulau Pinang itu kepada 9 perlawanan. Felda United terus memberikan tekanan kepada Pulau Pinang bagi merebut slot automatik ke Liga Super. The Settlers hanya memerlukan 16 minit untuk berada di depan musuh Edward Junior Wilson dan mengadakan jaringan pada minit ke-68 hasil penyudah seorang lagi pemain import Makache Ndumba dan Rumah memperoleh jaringan tunggal pada minit ke-71 musuh Muhammad Faiz Muhammad Nasir. Di Darul Aman, kehadiran ketujuh latih baru Tan Cheng Ho nyata menjadi suntikan apabila Kedah belasah pasukan jiran Perlis 6-1. 3 jaringan dicipta Kedah dalam tempoh setengah jam. Billy Osman Mehmet mencetak 2 gol pada minit ke-10 dan 15. Sementara Faizal Abu Bakar meletakkan Kedah selesa melalui 3-0. Adam Griffith memastikan Kedah melalui 4-0 di babak pertama.
Dua lagi gol halang merah disumbang Badrul Bakhtiar dan gol sendiri Mohamed Amri Faizal. Sebelum itu, UiTM FC turut meraih 3 mata selepas menewaskan KLSPA 2-1. Engku Syafiq Shahrizal membuka jaringan pada minit ke-53, namun pelawat berjaya menyamakan kedudukan 10 minit kemudian hasil tendukan Khairul Izwan Khalid. Ketika perlawanan menuju penamat, pemain import Korea Bang Sun Hwan muncul wira UiTM dengan meledak gol kedua buat UiTM FC. Di Stadium Hang Jebat, Negeri Sembilan menewaskan DRB Highcom 3-1. Gol Negeri Sembilan dijaringkan Kim Jin Ryong pada minit ke-33, disusuli S. Sivanesan pada minit ke-37. DRB mendapatkan jurang gol menerusi Ashadi Muhammad Yusof pada minit ke-45 sebelum Yosef Kaplan kembali meletakkan Hobin Jang Hobin selesa 3-1 di depan 10 minit kemudian. Baik, saudara, setakat ini perkembangan yang kami bawakan dalam Berita Wilayah hari ini, 15 April 2014. Pameran Perkhidmatan Pertahanan Asia DSA 2014 kini berlangsung di Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC sehingga Khamis ini. Yang di-Pertuan Agong Tuanku Abdullah Halim Muazzam Shah berkenan melawat pameran itu. Dan visual itu menutup Berita Wilayah petang ini. Dengan itu, Assalamualaikum. Berita Wilayah terus kepada anda.